Putrajaya tertuduh Nur Faizah binti Rosli bagi kes jenayah Seksyen 311A Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu kes pengasuh yang bertindak menampar mulut, muka dan tangan anak asuhannya menggunakan pita pelekat. Ya Arif, saya Nur Anisa binti Muhammad Robi bertindak sebagai timbalan pendakwah raya dan di pihak pembelaan tertuduh Cik Nur Faizah binti Rosli yang diwakili oleh Puan Farihah binti Peso selaku peguam bela. Bahawasanya kamu, Nur Faizah binti Rosli, pada 15 hari bulan Ogos 2019, lebih kurang pukul 11 pagi bertempat di Taskar Polisian 14 Putrajaya, telah didapati mendera seorang kanak-kanak dengan sengaja telah menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak dengan bertindak menampar mulut, muka dan tangan anak asuhannya menggunakan pita pelekat semata-mata untuk memaksa kanak-kanak itu diam. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 311A Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu menganiaya kanak-kanak yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda jika disabitkan kesalahan. Adakah kamu faham dengan pertuduhan ini? Saya faham. Kamu mengaku bersalah ataupun minta dibicarakan? Saya mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Baiklah, pihak pendakwa raya, adakah kamu telah bersedia untuk prosiding selanjutnya? Dengan izin Ya Arif, saksi sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan anda. Nama saya Nurdina Firzana binti Osman, berumur 30 tahun. Sekarang saya merupakan pembantu di taskar tersebut. Apa tujuan Puan Idina datang ke mahkamah pada hari ini? Untuk memberi keterangan mengenai kes penderaan seorang kanak-kanak lelaki. Kes penderaan terhadap siapa tu? Terhadap mangsa yang bernama Raif Alfian Farid Alfian, 18 bulan. Terima kasih Puan Idina. Menurut rekod kesihatan, Puan Idina adalah orang yang berada di tempat kejadian. Ya, benar. Bolehkah Puan Idina menceritakan kepada mahkamah secara menyeluruh tentang kejadian tersebut? Baiklah, pada 15 Ogos bertempat sebuah taskar Putrajaya. Saya merupakan pembantu taskar di situ yang bertugas pada hari tersebut bersama-sama dengan beberapa orang lagi pembantu yang lain. Kira-kira pada pukul 11 pagi, kami telah mendengar jeritan seorang kanak-kanak seperti ketakutan. Puan Idina nampaknya betul-betul yakin akan masa tersebut, iaitu pada jam 11 pagi. Boleh Puan Idina terangkan kepada mahkamah bagaimana Puan yakin dengan waktu yang dinyatakan? Bantahannya Arif, soalan yang dikemukakan oleh pihak pendakwa raya tidak relevan dalam pembicaraan ini. Bantahan ditolak. Puan Irina Firzana, sila jawab soalan tersebut. Memang pada waktu tersebut, kami telah mendengar cerita seorang kanak-kanak. Pada waktu itu, kami hanya memikirkan mungkin kanak-kanak tersebut menjerit kerana berebut mainan, tetapi selepas beberapa minit, cerita tersebut hilang. Kami ke ruang pembelajaran. Kami melihat mulut, muka dan tangan seorang kanak-kanak lelaki telah ditampar dengan menggunakan pita pelekat. Selepas itu, dengan keadaan panik, saya terus membuat ribut di balai polis berhampiran dengan taskar tersebut. Dengan keadaan panik, saya menceritakan perkara tersebut kepada anggota polis yang bertugas di situ. Saya juga menunjukkan beberapa keping gambar untuk menjadikan sebagai bukti. Baiklah, di manakah tertuduh ditangkap dan di mana? Tertuduh telah ditangkap pada hari yang sama pada pukul 12 tengah hari di tempat kejadian itu di Taskar Presid 14 Putrajaya. Bagaimana pula dengan keadaan tertuduh sewaktu tangkapan dibuat? Sewaktu sampai di tempat kejadian, kami mendapati tertuduh cemas seperti berada dalam keadaan ketakutan. Semasa soal siasat, adakah tertuduh mengaku dia yang membuat tindakan yang tidak berperi kemanusiaan itu? Tidak, sebenarnya dia menyatakan yang dia tidak melakukan perkara tersebut. Baiklah, terima kasih Puan Idina. Yang Arif, setakat ini dahulu saya tidak mempunyai soalan lagi. Izinkan saya, Ya Arif. Mengenai kes ini, bagaimanakah Puan Idina mengatakan bahawa Cik Nur Faizah binti Rosli yang melakukan perkara tersebut, sedangkan Puan Idina tidak melihat kes kejadian tersebut? Pada waktu itu, hanya Cik Faizah Rosli sahaja yang berada di situ. Manakala lagi, 4 orang pengasuh sedang berada di luar taskar bersama-sama kanak-kanak yang lain.
Puan Idina, sebentar tadi Puan mengatakan 4 lagi pengasuh berada di luar taska. Jadi, bagaimana Puan mengetahui perkara tersebut sedangkan Puan berada di dapur? Ya, benar. Apakah mustahil kalau saya katakan kebarangkalian pengasuh lain yang melakukan kes penderaan ini? Bantahan Ya Arif, pihak peguam bela membuat andaian yang tidak munasabah. Bantahan diterima. Pihak peguam bela, sila tukar soalan anda. Yang Arif, pihak peguam akan mengemukakan yang tertuduh sekarang. Kami memohon kebenaran mahkamah untuk memanggil yang tertuduh iaitu Cik Nur Faizah binti Rosli untuk memberi keterangan tentang kes penderaan ini. Baiklah, sila teruskan. Semasa kejadian, di manakah keberadaan anda? Pada hari itu, memang saya berada di taska. Tetapi ketika kejadian, saya berada di tandas. Saya tidak mengetahui apa-apa tentang kes ini. Seperti yang dinyatakan oleh saksi sebentar tadi, adakah benar semasa kejadian berlaku hanya Cik Faizah sahaja yang berada dalam taska, manakala 4 lagi pengasuh berada di luar taska bersama kanak-kanak yang lain? Ya, benar. Semasa kejadian, memang saya berada di tandas. Saya tidak mengetahui apa-apa tentang kes ini. Adakah benar anda telah melakukan perkara tersebut iaitu menampal mulut, muka dan tangan kanak-kanak berusia 18 bulan dengan menggunakan pita pelekat? Tidak. Saya mengatakan bahawanya saya tidak melakukan perkara tersebut. Sebagai seorang pengasuh, anak asuhan di situ semuanya dianggap anak sendiri dan saya juga menyayangi anak asuhan saya. Jadi ini membuktikan bukan saya yang melakukannya. Jadi, apa yang perlu diperkatakan lagi? Malah dia juga menyayangi anak asuhannya dan dia juga bertegas bahawa kecederaan itu bukanlah daripadanya. Jelaslah bahawa Cik Nur Faizah binti Rosli tidak bersalah. Saya tidak bersalah dalam hal ini, Ya Arif. Peguam bela, ada apa-apa lagi untuk ditanyakan kepada yang tertuduh? Yang Arif, setakat itu saja daripada saya. Saya memberitahu kepada semua yang berada dalam mahkamah ini bahawasanya Cik Nur Faizah binti Rosli tidak bersalah. Baiklah, pendakwa raya, ada apa-apa soalan lain yang hendak ditujukan kepada yang tertuduh? Ya, saya ada soalan. Baiklah Cik Faizah, seperti yang dinyatakan tadi, penderaan tersebut bukannya daripada anda. Jadi, bagaimanakah hal ini boleh terjadi? Boleh terangkan kepada mahkamah sebabnya? Tidak tahu mengapakah anda menuduh saya begitu. Hal ini boleh berlaku secara saya sedar pun. Jadi, semasa anda bersemuka dengan peguam bela tadi, anda telah mengatakan bahawa anda menganggap anak asuhan anda seperti anak sendiri dan menyayangi semua anak asuhan anda. Jadi, bagaimanakah hal ini anda boleh terlepas pandang? Bantahan Yang Arif, pihak pendakwa raya cuba untuk membuat anda yang sendiri. Bantahan ditolak. Tertuduh, sila jawab pertanyaan tersebut untuk mendapatkan kepastian. Ya, memang saya mengaku saya terlepas pandang dan saya ada melakukan sentuhan untuk memastikan kanak-kanak tersebut supaya diam. Dengar tu Cik Fariha Alia, dia telah melakukan sentuhan terhadap anak-anak tersebut. Siapa pendakwa raya yang berani membuat keputusan di atas pertuduhan ini? Peguam bela, sila duduk. Maaf Yang Arif. Ada apa-apa lagi dari pendakwa raya? Itu sahaja daripada saya, Ya Arif. Pihak peguam bela, ada apa-apa lagi untuk bersalah? Tiada soalan lagi Yang Arif. Baiklah, pihak pendakwa raya telah berjaya membuktikan bahawa sememangnya tertuduh melakukan perkara tersebut ke atas seorang kanak-kanak lelaki yang berumur 18 bulan yang menyebabkan kanak-kanak tersebut menjadi trauma setiap kali ternampak benda yang dilekatkan dengan pita pelekat. Kita telah mendengar hujah daripada kedua-dua pihak, iaitu dari pihak pendakwaan dan pihak pembelaan. Maka dengan ini, mahkamah akan memutuskan bahawa yang tertuduh telah bersalah dan menerima hujah-hujah dari pihak pendakwaan. Maka dengan ini, mahkamah akan mengenakan hukuman denda mengikut Seksyen 31A Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu menganiaya kanak-kanak yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda RM RM50,000. Keputusan adalah mutamat.